Hello, Assalamualaikum dan selamat petang, malam selamat malam tuan-puan. Terima kasih bersama saya untuk kelas terakhir tahun 2021 ni. Untuk kelas ABC pengurusan database. Tahniah tuan-puan, saya ucapkan yang datang untuk kelas malam ni ya. Boleh saya tahu tuan-puan nama siapa, daripada mana, bisnes apa, boleh share dekat ruangan chat. Okay, sementara kita tunggu yang lain, saya akan tunggu lagi 5 minit lah. So kalau ada lagi yang masuk sambil-sambil tu, yang mana yang ada, boleh saya berkenalan dengan tuan puan dulu. Ada chat dekat bawah tu. Kalau kita tengok kan, kita tengok feature Zoom ni, dan ada chat dekat bawah tu, so tuan puan boleh klik dekat ruangan chat tersebut. Boleh klik dekat ruangan chat tersebut untuk share dengan saya. Tuan-puan daripada mana? Daripada mana? Saya Zahidah Syarif daripada Perak. Saya sekarang ni berada dekat Perak tuan-puan. Okay. Right. Azrin, Puan Azrin ya? Daripada Kiwi, Kota Baru. Ya Puan, usahawan apa? Boleh saya tahu bisnes apa? Bisnes apa tuan-puan? Kita tahu bisnes lagi senang kan? Lagi mudah gitu. Alright. Okey. So yang lain, kita ada berapa orang tolak dengan tim saya, ada dalam 10 orang dalam ni yang bersama-sama kita. Sawan-sawan yang juga. Alright. So sedikit saya terangkan pasal Zoom ni, mungkin ada yang biasa, ada yang tak biasa kan. Sekarang ni dah ramai orang pergi kelas online tapi mungkinlah tak biasa kan. So dalam Zoom ni dia ada apa? Sekejap ya. Alright, dalam Zoom ni kita ada mic, bila saya minta tuan-puan untuk unmute mic tuan-puan, tuan-puan boleh tekan sinilah. Kita ada mic di bawah tu, lepas tu kita ada untuk buka video, untuk buka video ya tuan-puan. Dan lepas tu kita ada apa? List participant lah yang ada sekarang ni, dah ada 15 orang dalam Zoom ni. Kita yang berdaftar dengan kita, saya pun tak ingat berapa orang, mungkin dalam 40 ada kot. Right. Okay, so kita ada ruangan chat. Saya banyak minta tuan-puan untuk bagi maklum balas ya dekat ruangan chat sebab kelas ni adalah kelas yang teknikal sikit. Jadi saya perlukan respon tuan-puan untuk tahu tuan-puan berada pada tahap yang mana, right? So lepas tu saya ada share screen. Okay, kalau saya minta tuan-puan share screen lah, tapi jarang lah saya minta. Alright, so sekarang ni untuk kelas ni dia sedang direkod oleh pihak pengurusan. Dan yang ini untuk reaction. Kalau tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh je raise hand. So kalau saya nampak tuan-puan raise hand tu, so saya akan get back kat tuan-puan bila saya dah explain dah selesai explain. Alright. So saya nasihatkan tuan-puan tengok pada speaker view. Speaker view. Ini kita ada view kan kat sini. Tengok pada speaker view. Alright. Okay, itu sedikit pasal Zoom. Okay. Saya terangkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Zahidah Syarif. Saya merupakan Digital Database Specialist berpengalaman lebih 8 tahun dalam struktur pengurusan dan komunikasi database. Saya dah bekerja, sebelum ni saya duduk di luar negara dan sekarang ni saya pulang ke Malaysia. Baru sahaja 4 tahun menetap di Malaysia kembali. Saya dah berikan pendidikan online secara percuma dekat grup Jururus Database di Facebook untuk 600 orang usahawan. Lebih lah sekarang ni dah nak hampir 700 orang. Okay. Dan saya pernah menghasilkan satu sistem, yang ni kejayaan yang paling besar saya lah. Sistem database yang digunakan oleh 3 kontinen tuan-puan. Sebab sebelum ni saya bekerja dekat Belgium di mana saya menguruskan data untuk undang-undang. Undang-undang untuk beberapa kontinen lah, bukan sahaja di Eropah, malah di Asia Tenggara. So database tu dipakai oleh kontinen lah, Eropah, Amerika Utara dan Asia. Dan saya dah memilikilah lebih daripada 30 prototype sistem database. Alright. Okay. So hari ni kita datang untuk belajar tentang pengurusan database. ABC. Dia cakap ABC ni fundamental lah. Fundamental tentang pengurusan database. Okay, saya nak tanya tuan-puan, apa yang tuan-puan faham tentang database?
Apa yang tuan-puan faham tentang database? Apa itu database? Apa itu database? Boleh tulis dekat ruangan chat. Apa yang tuan-puan faham tentang apa itu database? Saya nak tengok tuan-puan. Ini sangat penting kita perlukan interaksi dalam apa yang tuan-puan faham tentang apa itu database? Boleh tulis dekat ruangan chat. Boleh tulis dekat ruangan chat tuan-puan, ruangan chat. Apa yang tuan-puan faham tentang apa itu database? Ada siapa boleh sharekan kat ruangan chat apa yang tuan-puan faham tentang apa itu database? Kumpul maklumat secara bersistem. Terima kasih Puan Fadilah. Tuan Amar, dia cakap maklumat syarikat. Okey, lagi? Lagi apa lagi? Apa itu database? Apa yang kita faham tentang database? Sistem pangkalan data. Okey. Smart database system. Yes. Right, lagi? Ada lagi yang nak bagi pendapat yang lain? Apa yang tuan-puan faham tentang apa itu database? Kat dalam kelas ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Dan yang saya cuba nak fahamkan adalah apa tahap pemahaman tuan-puan tentang pengurusan database actually. Right. Maklumat pelanggan, yes. Maklumat pelanggan tu database, is part of database. Right. Okay, terima kasih tuan-puan yang bagi respon. So, apa itu database? Database ni dia adalah dua perkataan, data dan base. Yang bermaksud sebagai data tu adalah maklumat, base tu adalah pengkalan. So apa itu database? Database bermaksud maklumat yang disimpankan di dalam satu tempat yang kita panggil pengkalan lah. Satu tempat. So kalau kat sini kita tengok kan, kita ada data, ni maklumat, dan kita ada base. Ni umpama macam almari dekat office kita kan, kita ada file-file kita. So kita simpan dalam almari tu pun kita katakan database. Tapi base ni tak semestinya almari tu. Dia boleh jadi folder, tempat kita simpan. Dia boleh jadi medium seperti Excel file, Google Sheet. So base tu adalah tempat simpanan. Tempat simpanan data. Alright, data tu boleh jadi maklumat pelanggan, maklumat sales, maklumat inventory, maklumat produk. So boleh jadi macam-macam. Tapi secara umumnya database bermaksud maklumat yang disimpankan di dalam satu tempat yang kita panggil pengkalan base lah. Alright. So apa yang tuan-puan dapat lihat daripada gambar ini? Cuba bagi dekat ruangan chat. Apa yang tuan-puan dapat lihat daripada gambar ni? Ada apa kat gambar ni sebenarnya? Apa yang tuan-puan dapat lihat daripada gambar ni? Cuba respon kat ruangan chat. Susun atur. Lagi, ni gambar apa ni? Apa yang tuan-puan dapat lihat? Tengok je kat situ. Apa yang ada? Ada apa kat sini? Tempat simpanan. Lagi? Tuan Syahid kata tempat simpanan. Kemas. Okey. Susunan atur dan kemas, yes? Okey. Puan Balkis kata baju dan kasut tersusun kemas, right? Puan Zati kata asingkan ikut jenis, yes? Dia asingkan ikut jenis. Kasut, kasut. Baju, baju kan? Lagi? Ada lagi? Mudah dicari. Okey. Tuan Syarifuddin kata mudah dicari. Right. Right. So kat sini apa yang kita dapat lihat? Kita dapat lihat satu almari. Satu almari yang disusun secara sistematik. Macam Puan Aziz kata, sistematik dan mengikut aturan lah. Purpose dia adalah supaya kita mudah nak capai apa yang kita nak cari. Macam contohnya kita nak bersedia untuk pergi kerja kan, sekarang ni ramai orang dah pergi office kan sekarang ni. Jadi apa yang kita buat adalah kita susun atur supaya kita mudah capai. Okey, aktiviti kita susun atur secara sistematik ni dipanggil pengurusan database. Pengurusan database ni bermaksud macam mana kita menguruskan, macam mana kita susun atur kedudukan maklumat tersebut supaya kita boleh mencari dia di kemudian hari dengan cepat. Kemudian hari tu tak semestinya hari esok, kadang-kadang berapa minit selepas tu pun dah boleh jadi kemudian kan. Right? So pengurusan database bermaksud macam mana kita susun aturkan database kita
dalam tempat simpanan kita tu supaya kita cepat untuk cari dia di kemudian hari. Alright, itu dimaksudkan dengan pengurusan database. Okay. So, dalam pengalaman tuan-puan, kat mana biasanya dalam department bisnes kita ni kan macam-macam department kan. Ada yang untuk menguruskan pekerja, ada yang untuk menguruskan jualan. So, kat mana biasanya kita jumpa database ni? Department mana yang terlibat untuk collect database ni? Cuba sharekan dengan saya kat ruangan chat. Marketing, yes. Marketing dapat apa? Dapat prospek Alright, sales melibatkan jualan. Alright, lagi kat mana lagi kita boleh jumpa? Kat mana lagi kita boleh jumpa? HRM, Human Resource Management. Oh, HRM Alright. Okay, finance, yes, duit keluar masuk. Group WhatsApp, boleh jadi. So database boleh jadi. Cuma sama ada dia boleh diuruskan ataupun tak. Right? Lagi? Ada lagi? Alright. Okay. So saya share. So database ni sebenarnya kalau kita dalam business lah, basically ini untuk yang medium medium size punya biasanya dia ada 6 group. 6 group jabatan ataupun mungkin lebih lah, tapi ini saya summarizekan saja tuan-puan. Dia boleh berada dalam admin, maklumat-maklumat tentang company, tentang facilities dalam company. Dia boleh jadi sales untuk maklumat jualan, marketing untuk prospek, untuk material marketing, untuk tengok campaign punya performance, operation untuk pengurusan manufacturing, services, alright. Finance untuk duit keluar masuk, forecasting, dan juga HR. Dalam bisnes kita bergantung pada kebesaran bisnes kita lah. Kalau kita baru bisnes, semua ni kita handle sendirilah ataupun kita outsourcekan sedikit-sedikit. Tapi biasanya kadang-kadang ada bisnes dia gabungkan. Yang ni satu department, yang ni department, yang ni another department, yang ni department yang lain. So dia ada 3, yang ni 6. So makin besar company tu makin macam-macam department dia ada. Even sales pun nanti dia akan pecah-pecahkan lagi. Alright. So database ni sebenarnya berada di mana-mana sahaja asalkan tujuan utama dia adalah untuk mengumpul maklumat. So asalkan ada maklumat, di situlah akan ada database ya tuan-puan. Apa beza sales dengan marketing? Sales dia buat jualan, marketing dia buat promosi bagi orang nampak. Sales ni dia buat jualan, maksudnya diterangkan produk, dia buat closing untuk dapatkan orang beli produk dia. Marketing ni untuk bagi orang nampak. So beza Alright. So pada pendapat tuan-puan, apakah 3 tools yang biasanya digunakan untuk pengurusan database secara digital? Secara digital jadi buku tak termasuk melainkan buku tu buku digital kita boleh conteng. Alright. So apa 3 yang biasanya pakai di Malaysia ni? Banyak orang pakai untuk uruskan database secara digital. Okay, Excel file, right? Lagi? Excel ni memang ramai orang suka guna. Even saya punya yang mana follower saya banyak share saya punya shortcut untuk save masa untuk bekerja kan dekat TikTok. So ramai yang suka pakai Excel. Payroll system, okay, sistem A+, right? A+ lagi. Puan Nazrin banyak pakai sistem right? Sistem. Lagi ada lagi yang lain yang nak cuba jawab. Apa yang biasanya kita gunakan untuk urus database secara digital? Banyaklah kat Malaysia ni. Dia akan pakai apa? Ada? Tak ada dah? Alright. Okay. Terima kasih tuan-puan yang tuan jawab. Email. Email Email dia
terima maklumat, tapi ini kita cakap pasal pengurusan database untuk manage maklumat lah supaya kita boleh buat analisa. Kita boleh buat analisa, contohnya kita ada taburan penduduk. Okey, kita nak buat analisa taburan penduduk tu berapa ramai lelaki perempuan kat kawasan target market kita tu. So biasanya apa yang kita gunakan? Itu maksud saya. Right. Okey, terima kasih Tuan Puan yang jawab. Okey. So pertama yang tadi seperti Tuan Syarifudin jawab tadi, Excel. Excel ni memang ramai sangat orang guna. Sebab apa? Sebab dia mudah dan fleksibel. Dia mudah dan untuk kita yang baru mula bisnes ni, baru nak berjinak-jinak nak tukar daripada buku, nak buat digital database punya pesan. So boleh pakai Excel. Kalau orang Eropah dia banyak pakai Access. Access tu Access tu dia lebih terperinci dan lebih rigid sebenarnya. Dia memang digunakan untuk pengurusan database. Database secara structured lah. Kalau Excel ni kita boleh main lagi dekat dalam ni, maksudnya ikut suka kita nak susun macam mana. Tapi sebenarnya Tuan Puan ada cara yang betul yang kita kena buat supaya nanti bila kita dah berkembang bisnes kita senang nak transferkan maklumat tu daripada Excel file kepada programming system. Alright. Okay. So seterusnya adalah Google Sheet. Sheet ni adik-beradik tak berapa nak twin sangat lah dengan Excel ni. So Google Sheet ni adalah salah satu aplikasi Google. Dia lebih kurang macam Excel tapi features dia taklah sebanyak Excel. Apa kelebihan Google Sheet ni adalah kita boleh uruskan data bukan sahaja secara digital, malah secara online. Online tu maksudnya kita boleh sahaja tengok maklumat kita kat mana-mana sahaja. Excel pun boleh juga tapi kita kena ada OneDrive. Okay, kalau Google Sheet ni siapa sahaja yang ada Gmail boleh saja menggunakan Google Sheet. Macam yang Google Sheet ni pun dah banyak sebenarnya usahawan, especially saya yang bersama saya menggunakan Google Sheet disebabkan dia ada team. Jadi senang untuk buat sharing data, okay? Perkongsian data, right? So yang terakhir yang seperti Puan Azrin cakap tadi, ada payroll system, ada A+. Yang tu kita kategorikan bawah sistem programming. Sistem programming. Tapi memang biasa kebanyakannya usahawan yang saya jumpa, mereka akan start sama ada daripada buku ataupun daripada Excel. Okay, daripada Excel dia akan transfer kepada sistem programming. Kebanyakan yang saya jumpa adalah daripada Excel ke sistem programming. Cuma sekarang ni banyak sikit usahawan dah sedar yang Google Sheet ni pun boleh juga kita gunakan untuk pengurusan database. Okey. Apa beza Excel, Google Sheet dengan sistem programming ni? Excel dengan Google Sheet ni dia zero cost. Maksudnya sampai pakai benda tu memang dah ada kat dalam komputer lah. Siapa yang ada dalam komputer, dan yang ini siapa ada phone, ada komputer boleh terus Excel, Google Sheet. Alright. Sistem programming ni Tuan Puan kena keluarkan sedikit bajet. Dan bergantunglah kepada apa yang ada dekat market luar sana. Ada macam-macam jenis sistem kan kat luar sana. Ada yang buat customize sistem juga. Macam saya ada company IT yang saya berkolaborasi sebab kita buat sistem programming. Biasanya customize sistem dia akan cost lebih daripada RM30,000. Paling minimal pun RM30,000. Alright. So itu bila mereka dah betul-betul pasti dan dia memang nak spend duit nak buat satu sistem spesifik. Kalau Tuan Puan hanya nak menguruskan database, perlukan satu sistem yang lebih automasi. Banyak dekat pasaran yang sekarang ni sistem yang Tuan Puan boleh gunakan. Alright. Okay, so kena tengoklah apa tools yang sesuai untuk Tuan Puan gunakan untuk urus database business Tuan Puan. Okay. So sebelum kita nak bina record, kan biasanya kan bila kita start business kan, kita terus je record kan. Kita terus je record. Tanpa aku fikir, kenapa actually kita record database kita tu? Kenapa actually kita record database kita tu? Right? Apa yang kita perlu ada dalam database? Kita tak fikir pun benda tu. So, bagi pendapat Tuan Puan, apakah 3 kunci utama? 3 perkara penting lah. Kunci utama, perkara penting yang Tuan Puan perlu tahu sebelum Tuan Puan perlu createkan
perlu bina database record tuan-puan. Sebelum start record database tu, apa 3 perkara yang tuan-puan perlu tahu? Oh, okey. Tuan tuan bukan puan Alright. Terima kasih. Minta maaf tau. Sebab Azrin ni dia punya nama general. So saya might be tersilap perempuan ataupun lelaki. Terima kasih tuan. Alright. Okay. Okay, apa 3 kunci utama? Nama, nombor telefon, email. Okay, ni saya consider as maklumat lah. Okay, maklumat. Kita perlu ada maklumat. Lagi kita perlu ada apa? Tiga kunci utama, 3 perkara utama. Okay. Selain daripada maklumat, kita perlu ada apa? Bila kita nak record database tu, apa yang kita perlu tahu? Apa yang kita perlu fikirkan? So, apa yang tuan-puan mesti tahu sebelum tuan-puan nak start record? Benda ni sangat penting tuan-puan. Ramai usahawan tak fikir yang dia perlu tahu benda ni. Sebab biasanya dekat luar sana kita tak explain pun perkara ni, tapi bila dengan saya memang saya explain. Sebab benda ni adalah penting di mana dekat sinilah tuan-puan akan tahu okey database yang tuan-puan record tu akan jadi apa. Database yang tuan-puan record tu akan jadi apa, nak buat untuk apa, target dia macam mana. Identify first, okay. Identify yang macam mana tu tuan. Alright. Tempat di mana nak record. Okay, tempat di mana nak record. Okay, lagi? Customkan macam mana tu? Tuan Syahir, customkan yang macam mana tu? Right. Lagi apa? Tempat nak record, identify first. Identify first yang macam mana tu? Ini sangat penting Ini memang sangat penting. Ramai orang terlepas pandang. Sebelum nak bina record tu kena tahu. Okey. Kena tahu apa? Kita kena tahu apa objektif kita buat record tu. Kenapa kita buat record database tu? Okay, kita nak kumpul database pelanggan. Yelah, kita nak kumpul database pelanggan. Tapi kenapa kita nak kumpul database pelanggan tu? Supaya kita boleh record. Supaya kita boleh contact semula. Yelah, kita nak contact semula. Tapi apa yang sebenarnya kita nak buat dengan database pelanggan tu? Kalau dari segi pengurusan bisnes, apa yang kita akan dapat daripada database pelanggan tu, macam mana kita nak analisa. Kalau kita hanya ada nama, nombor telefon dan email, bolehkah kita kenal kita punya pelanggan tu siapa? Jadi kat situlah persoalan yang paling penting, objektif kita. Okay, contohnya nak database pelanggan. Database pelanggan bila melibatkan pengurusan database, objektif utama dia adalah database tu boleh dianalisa. Okay, objektif utama dia adalah database tu mesti boleh dianalisa. Database tu nak dianalisa untuk apa? Okay, kita buat record database ni adalah untuk dianalisa, untuk hasilkan apa? Itu objektif kita. Alright. So, tuan-puan kena tahu record event ke record agreement. So tuan-puan kena tahu kenapa tuan-puan buat record tu. Untuk hasilkan apa? Alright, untuk kita tengok apa. Untuk dianalisa menjadi apa. That is objektif ya. Okay, kedua Tuan Syaribuddin cakap nama, nombor telefon, email. Itu jatuh bawah information, maklumat lah. Okay. So kita dah kena tahu ada objektif. Bila dah tahu ada objektif, kita kena tahulah maklumat apa yang kita nak. Jadi kita nak hasilkan database ni supaya kita boleh analisa maklumat ni. Okay, nak analisa benda tu kena ada maklumat apa? Itu yang dimaksudkan dengan information. Okay, dan last sekali, kat mana kita nak simpan? Betul, kat mana kita nak record? Itu dipanggil sebagai struktur medium. Sebagai struktur medium.
kat mana kita nak record. Kat mana kita nak record itu dipanggil struktur medium. Kita nak pakai apa? Nak pakai Excel ke, nak pakai Google Sheet ke, ataupun kita nak pakai free apps ke, ada apps kan yang kita boleh tengok kat luar sana, okay, ataupun kita nak langgan apps ke, langgan software ke, ataupun kita nak create software kita. That is maksudnya struktur medium. Okay. So itu adalah 3 kunci utama yang tuan-puan perlu tahu, perlu ada sebelum tuan-puan create database record. Alright. Okay tuan-puan, sekejap Okay. So sebelum kita masuk kepada yang terakhir, dah yang terakhir dah Cik Zira. Ya tuan-puan, sekejap je. Lepas ni kita akan buat aktiviti sikit untuk create database record. Saya akan ajar tuan-puan formula ABC ni. Formula ABC ni saya dah lama dah create daripada tahun 2019 lagi, sejak saya mula betul berkreat aktif dalam database pengurusan database kat Malaysia kan. Kalau dari segi secara pengalaman saya memang dalam tuan-puan. Alright. So saya nak terangkan sedikit dekat tuan-puan tentang apa aktiviti yang saya ada sebelum saya masuk yang last kali. Yang last kali saya terangkan sedikit dekat tuan-puan apa aktiviti yang saya ada. Okey. Selepas kelas ni, sebab kelas ni kelas percuma, so macam mana lagi tuan-puan boleh dapatkan maklumat daripada saya tentang ilmu-ilmu tekan bisnes, so tuan-puan boleh join Telegram saya. Okay, saya akan sharekan dekat link, dekat ruangan chat, saya sharekan dekat tuan-puan. Okay, tuan-puan boleh join grup Telegram saya. Sebenarnya program ABC pengurusan database ni is a part of event 10 hari menjelang 2022 yang saya adakan untuk bantu usahawan untuk bersiap sedia dalam sebelum tahun 2022. Kita ada macam-macam lagi event, macam-macam lagi aktiviti. Setiap hari ada satu aktiviti yang kita akan buat dan banyaknya saya akan umumkan dekat dalam Telegram. So kalau tuan-puan tak nak terlepas maklumat-maklumat yang terkini berkenaan tentang pengurusan database, macam berkenaan dengan saya punya sharing tentang mendigitalkan bisnes dan macam-macam lagi lah dalam tu, so boleh join dekat Telegram. Alright. Sekiranya tuan-puan perlukan latihan selepas kelas ni, kita ada buat kelas pada bulan Januari tapi kelas ni kelas berbayar lah, cuma saya akan terangkan sedikit izinkan saya untuk terangkan sedikit. Kita ada 2 jenis kelas. Satu kelas yang menggunakan Excel, satu lagi kelas menggunakan Google Sheet, dan kelas ni adalah kelas 2 hari. So apa keuntungan tuan-puan join kelas ni adalah bagi siapa yang memang tak tahu ataupun tak pasti apa yang sebenarnya yang dia uruskan, dia buat rekod tu betul ke tak dalam dia punya business. Jadi kelas ni adalah kelas dia boleh belajar apa? Belajar macam mana struktur database yang betul, formula dan function yang betul. Sebab tadi kita tahu kan objektif kita create database tu adalah supaya database kita tu boleh dianalisa. Dan nak analisa dia tu nak pakai apa? Dekat situ lah saya akan terangkan formula dan function. Dan dekat situ saya akan explain macam mana kita nak bina report kita. Dan juga bina dashboard. Dashboard ni adalah graf-graf, gabungan-gabungan berapa graf yang dibentuk, tapi dia boleh merumuskan maklumat yang kita perlukan. So dalam kelas ni saya akan bagi template record mini CRM. Mini CRM tu maksudnya dalam tu ada database customer, database sales, complete dengan record untuk inventory. Sekali dengan analisa dia lah. Analisa pun ada dalam tu. Alright, kita ada bagi rakaman kelas, kita bagi 3 bulan akses kepada learning management system kita. Kita ada pakai Google Classroom untuk orang yang baru nak mula, orang yang dah sedia ada dan dia nak improve record yang sedia ada, dia tak ada team. Kalau tak ada team, nak mula untuk create, untuk record database secara digital. Nak pakai apa? Boleh pakai Excel. Kalau tak familiar dengan Google Sheet, boleh pakai Excel. Yang dah mempunyai pengetahuan asas tentang Excel dan yang tak familiar dengan Google Sheet lah, saya akan advise untuk pakai Excel. Alright. So satu lagi kelas, kelas ni kelas berbayar tuan-puan, kelas berbayar 2 hari. Alright.
So kalau Tuan Puan nak tahu lebih lanjut, nanti Tuan Puan boleh bertanya dekat dalam grup WhatsApp. Tuan Puan semua daripada grup WhatsApp kan? So Tuan Puan boleh bertanya dekat pihak penganjur. Sebab yang ini adalah kelas yang didatangkan khas oleh pihak BIM. Alright. So kalau siapa yang nak belajar dalam Google Sheet, nak belajar dalam Google Sheet, tuan-puan boleh ambil kelas untuk basic database Google Sheet. Sama juga macam Excel tapi medium dia kita ajar dalam Google Sheet. Apa beza Google Sheet dengan Excel? Dia punya formula dengan function penulisan dia tak sama. Cara kita menulis tak sama. Features dia pun tak sama. Jadi kelas ni sesuai untuk siapa yang nak mula tapi dia nak terus mula pakai Google Sheet sebab dah biasa pakai Google Sheet pun boleh. Yang nak improve record mesti ada, yang daripada Excel nak tukar kepada Google Sheet, yang ada team nak tahu macam mana cara nak sharing data, and then yang dah familiar dengan Google Sheet. Okay, itu berkenaan dengan kelas. Alright, tuan-puan, saya explain sedikit apa yang tuan-puan boleh dapatkan dan tuan-puan boleh bertanya dengan pihak pengurusan. Tuan-puan boleh tanya dengan pihak pengurusan. Tapi yang penting kalau tuan-puan suka keep in touch dengan saya, jangan lupa join Telegram group saya. Sebab kat situ nanti kalau ada apa-apa kelas percuma, apa-apa aktiviti, sebab especially yang 10 hari ni memang ada aktiviti-aktiviti yang best. Even semalam pun saya ada bagi e-book percuma. E-book percuma yang tuan-puan boleh dapatkan daripada Telegram. Okay, Telegram channel saya. Alright, so jom kita sambung. Nanti tuan-puan boleh berhubung dengan pihak pengurusan dekat dalam WhatsApp group. Boleh tanya pasal recording. Tak silap saya ada orang ada janjikan untuk bagi recording. Sebab alright. Okay, so kita nak start nak share untuk formula create to create database record. Okay, so untuk kelas ni saya cadangkan tuan-puan pakai Excel. So kalau sekarang ni tuan-puan ada menggunakan laptop, boleh buka Excel lah. Okay, boleh buka Excel. Tapi sebelum nak gunakan Excel, saya nak terangkan dulu macam mana formula ABC ni. Okay, formula ABC ni adalah formula yang tuan-puan boleh guna untuk create apa sahaja jenis record database. Apa sahaja jenis record database. Apa sahaja jenis record database. So, A itu apa database yang nak dihasilkan? So dekat sini tuan-puan boleh jawab, tuan-puan nak hasilkan custom database ke? Kalau tuan-puan nak hasilkan jualan sales punya database, marketing punya database ke? Ataupun HR punya database. So dekat situ. Alright. So bagi tuan-puan yang tak daftar, kena daftar lah. Sebab nanti pihak DPIM dia susah nak hantar recording kat tuan-puan. Okay. Alright. Okay, so kita sorry. Okay. So contohnya saya nak buat database pelanggan, customer lah, database pelanggan. Okay. Berdasarkan pengalaman tuan-puan. Okay. Kita dah tahu dah database apa yang kita nak buat. Database pelanggan. So, B adalah bahan. Bahan apa yang kita nak recordkan dalam database tu? Maklumat lah. Bahan tu adalah maklumat. Alright. So sekarang ni, untuk database pelanggan, apa maklumat yang tuan-puan rasa sesuai untuk kita masukkan, untuk kita recordkan? Selain daripada nama. Apa lagi maklumat yang sesuai untuk kita recordkan? Boleh share dengan saya? Nama lagi apa? Database pelanggan. Nombor telefon. Saya tulis kat sini. Nombor telefon. Lagi apa? Email. Okey, ada yang perlukan email, dia tak perlukan email. Okey, lagi alamat. Lagi
Lagi apa? Postcode. Okay, ada yang nak asingkan. Okay, postcode. Okay, lagi. Order ID. Ini database pelanggan bukan database sales. Ini database pelanggan. Saya tengah cakap pasal database pelanggan. Order ID tu lebih kepada database sales lah sebab dia order kan. Order. So database pelanggan. Apa lagi yang tuan-puan rasa? Birthday. Okay, birthday. Right. So kita ada kat sini gender. Lagi? Jantina lah, jantina. Jantina. Apa lagi? Username social media. Okay. Social media. Lokasi. Lokasi tu saya ambil lah alamat sama dengan alamat Right. Lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Macam bisnes saya bisnes training, saya perlukan IC number. Okay. IC number untuk saya bagi sijil. Ada setengah sijil saya tak masukkan IC number. Ada setengah sijil saya masukkan IC number. Right. IC. Lagi apa lagi kita boleh ambil? Kita boleh tanya umur diorang. Okay. Umur. Lagi apa lagi? Yang tuan-puan rasa yang kita boleh tanya kat customer kita. Berdasarkan bisnes tuan-puan. Okay. Pekerjaan. Okay, income. Kalau pekerjaan dengan income ni biasanya yang minta mungkinlah dari segi insurans. Company-company insurans, anggaran income dia ataupun yang melibatkan bisnes-bisnes yang melibatkan yang perlu tahu pasal income orang tu lah. Anggaran income kita bukan tahu income directly dia bayar berapa. Kecuali kalau kita memang menguruskan tentang hal pribadi dia lah. Alright. So, okay. So dah ada sebanyak ni. Okay. So kita dah ada yang B. So sekarang ni C ni kita ada Excel file. Ya, ada IC memang boleh tahu umur. Tapi tak semua orang tahu kiranya macam mana ya. Alright. Okay, so yang itu dia ada teknik-teknik dia So kena belajarlah sikit supaya dia boleh automasikan. Alright. So kita kena tahu macam mana caranya kita nak susun dalam Excel. So kita boleh buka Excel. Tuan-puan boleh buka Excel. Saya pun akan buka Excel saya. Sekejap Okay, so saya dah ada Excel saya kat sini. Alright. Sebab kelas ni ada macam-macam peringkat Jadi untuk siapa yang dah level advance, kita bagi peluang dekat semua orang untuk belajar Alright. So ini adalah B, yang tadi B yang tadi B kat sini. So sekarang ni kita nak buat C, cara susunan Cara susunan macam mana kita nak susun dalam table kita lah. Macam mana kita nak susun dalam table kita. Okay, so ini adalah Excel. Kalau yang ABC ni adalah column. Okay, ABC itu adalah column. Kita panggil dia column. Kalau 1, 2, 3 ni nombor ni adalah kita panggil dia row. Okay. Dalam table, baris yang atas sekali ni, first baris ni kita panggil dia header. Right. Header. Okay. So sekarang ni kita dah ada bahan ni. Bahan ni adalah header kita. So macam mana kita nak susun header kita kat atas ni? Macam mana kita nak susun header kita kat atas ni sangat penting tuan-puan. Sangat penting. Kita nak susun header kita kat atas ni. So saya bagi tuan-puan masa sebab kita ada kita sampai 9.30. So saya bagi tuan-puan masa dalam 5 minit ikut bisnes masing-masing. Tak semestinya tuan-puan perlu ambil semua yang ada dekat sini Tak semestinya tuan-puan susunkan, contohnya macam ni saya susunkan nama, nombor telefon. So saya susunkan satu persatu ke dalam bahagian header ni. Nanti saya lepas 5 minit saya akan terangkan apa cara susunan yang sebenarnya. Right? Okay. Boleh lah buat sekarang. Alright.
5 minit so saya sampai 9 suku. Nanti saya akan minta lah nak tengok beberapa. Nak tengok beberapa. So saya akan terangkan sedikit. Ada yang ada soalan boleh je tanya dekat ruangan chat, nak unmute pun boleh. So sementara nak buat ni kan. Hai. Hai Tuan Arif, apa khabar? Alright. So boleh take your time buat dan kalau ada soalan waktu ni lah nak tanya. Tanya saya. Tanya terus. Oh tak apa, yang penting tuan puan daftar tau. Kalau tuan puan tak daftar dengan pihak DPIM, nanti dia tak bagi recording. Sebab dia tak ada maklumat tuan puan macam mana tuan puan nak bagi recording kan. Tak apa. Yang baru masuk tak apa, nanti boleh tengok recording. Okay. Tak apa tuan, tak ada masalah. Right. Okay. So kita just recap je sebenarnya. Kita just recap apa yang kita boleh faham tentang database kita. Sebab tu saya buat kelas ABC pengurusan database ni. Dia memang fundamental. Kelas basic je tuan-puan. Basic untuk bantu tuan-puan faham. Macam mana cara kita nak susun. Bila kita susun benda ni, kita kena tahu mana maklumat yang lagi penting. Yang lagi penting tu dia kena susun dekat belah mana sebenarnya. Bila kita tengok Excel file ni kan, kita akan tengok belah mana dulu, belah kiri ke belah kanan. So daripada situlah kita tahu okey macam mana cara kita nak susun. Right. So ada 3 minit lagi. So siapa yang nak volunteer tunjuk kat saya, boleh je tulis saya Cik Zeda. So kita boleh check. Untunglah orang yang nak tunjuk kat saya ni, saya boleh terus tengok dia punya data header dia tu dan saya boleh bagi tahu cara nak betulkan. Itu untungnya lah kalau siapa yang tunjuk kat saya. Yang segar-segar rugi sikit lah. Right? So siapa yang nak saya tengok dia punya header tu, boleh tulis saya dekat ruangan chat. Tuan Syaribuddin dah siap? Kalau dah siap boleh je share screen. Saya bagi. Boleh je share screen. Ni petaan share screen. Share screen. Button warna hijau kat bawah. Dah nampak saya? Belum lagi. Dia takes time sikit kadang tu. Belum lagi. Kita tunggu. Macam tu. Dia tengah processing ke? Kat bahagian tuan tengah proses ke? Bila share screen tu ada keluar tak pilih screen yang mana? Dekat komputer saya buat. Tuan live pakai phone iPad. Oh, tuan live pakai iPad. Kenapa tak pakai komputer? Susah nak tengok Komputer ni. Kalau nak tunjuk komputer, tuan kena hilangkan background. Kena remove background iPad. Background iPad. Macam mana dah remove background. Macam nak remove dah lupa. Dekat video. Lepas tu dia ada button arrow kecil sikit. Dekat virtual background tu boleh remove. Pergi kepada none lah. View. Boleh? Dapat? Tak jumpa. Tak jumpa? Tak apa. Tak tahu. Kat mana? Alright, tak apa. Tak jumpa saya terangkan lah. Tak apa. Terima kasih tuan. Tak apa. It's okay. Alright.
Tak apa, biasa kalau kita tak biasa dengan satu-satu apps tu normal lah. Okay. Yang ni bukan kali pertama jadi macam ni, banyak kali dah. Sebab tu bila kalau join kelas online kan, bagusnya tuan-puan buat dekat laptop je terus. Jangan asingkan. Kalau tuan-puan asingkan tu nanti dia susah nak share screen, especially kelas teknikal. Kelas teknikal macam ni. Okay, yang paling kiri ni adalah yang paling panggil unik. Okay, yang paling unik ID lah. Kadang-kadang dalam record database pelanggan ni ada sesetengah perniagaan dia berikan nombor ID. Nombor ID. Bila nombor ID tu dia akan letak nombor ID tu kat pertama lah. So nama dengan nombor telefon ni dia jadi yang kedua. So nombor ID tu dia akan jadi yang pertama. Sebab apa? Nanti dia akan search pelanggan dia berdasarkan nombor ID. Ada orang dia susun nama dengan nombor telefon ni first. Kalau dia tak pakaikan nombor ID lah. Tapi bila dikatakan unik ID tu dia akan pilih nombor telefon. Nombor telefon, sebab nombor telefon tak boleh yang sama kan. Nama tu mungkin akan ada yang sama. Okay. Email ni bergantung. Dia boleh jadi kat sini ataupun dia boleh jadi dekat belakang. So bila kita cakap pasal alamat, tuan-puan, alamat. Alamat tuan-puan jangan buat dekat satu je kolom. Bila tuan-puan buat dekat satu kolom, kita tak boleh nak analisa. Okay. Analisa tu macam mana? Contohnya alamat ni biasanya saya akan nasihatkan kita bahagikan macam ni. Alamat, bandar, postcode, negeri. Okey. Ada orang dia tak perlukan postcode, ada orang dia perlukan postcode untuk buat visa. Okey, katakanlah saya ada negeri Kuala Lumpur. Negeri 9. Melaka. Okey, katakan saya ambil yang ini contoh. Okey, saya buat beberapa. Okey, lepas tu saya buat macam ni. Right. So saya ada negeri, banyaklah banyak negeri kat sini. So saya nak kira ada berapa banyak negeri, ada berapa banyak pelanggan saya. Okey, ni pelanggan. Bilangan pelanggan berdasarkan negeri. Okey. Sebab tu kita kena asingkan. Kalau tuan-puan buat satu kolom saja, tuan-puan tak boleh analisa sebab dia bercampur. Data dia bercampur. So kita ada first kita kena tahu berapa banyak negeri kita ada lah. Tadi kita ada 3 je negeri kita. Okay, contohnya ni negeri saya. Saya ambil negeri. Okay. So saya nak tahu bilangan pelanggan saya ada berapa. Alright. So apa yang saya buat, saya akan pakai formula count if. So saya ambil kriteria dia. Oops. Okay, saya tutup. So saya dah ketik. So saya dah tahulah Kuala Lumpur ada berapa, Negeri Sembilan ada berapa, Melaka ada berapa. Alright, daripada data yang saya ada ni. So saya tahulah berapa ramai pelanggan saya daripada Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka. Sebab tu pentingnya kita separatekan alamat kita ni. Bergantung pada apa objektif kita nak apa. Macam objektif saya kat sini, saya nak tahu pelanggan saya yang daripada negeri ni berapa ramai. Pelanggan saya daripada bandar ni berapa ramai. Itu yang dimasukkan yang boleh dianalisa. Alright. IC, kalau IC tu adalah benda yang penting, biasanya dia akan letak sebelah nama. Tapi kalau IC tu adalah maklumat tambahan, IC ni dia boleh jadi maklumat penting bila dia jadi unique ID. So dia akan jadi nombor yang kedua ni lah, dia akan masuk dekat sini. Okay, bagi siapa yang ada bisnes yang memerlukan IC customer. So dia akan letak di sebelah sini. Kalau kita katakan pasal umur, pekerjaan,
gender, social media, semua adalah last sekali. So susunan dia macam mana? First adalah unique ID. Okay, first adalah unique ID. Selepas unique ID tu biasanya berada di kolom yang pertama. Unique ID tu biasanya berada di kolom yang pertama. Tapi boleh jadi juga mengikut kebiasaan tuan-puan. Kebiasaan tuan-puan dia boleh jadi di kolom yang kedua. So antara salah satu daripada sini. Okay, lepas tu yang selepas daripadanya adalah maklumat yang penting. Perlu ada. Maksudnya kita nak tahu dengan cepat. So itu yang penting. Dan lepas tu adalah maklumat tambahan. Kalau ada tu lebih bagus, kita boleh buat banyak lagi analisa. Contohnya macam umur, pekerjaan. Right? Okay. So daripada sini, kalau tuan-puan rasa faham, jelas, okay, tulis awesome. Tulis awesome dekat ruangan chat. Okay. So benda yang penting yang tuan-puan kena tahu adalah first, yang paling kiri, cara nak susun yang paling kiri adalah yang unique ID. Okay, unique ID. So lepas tu kita akan ikut yang paling penting. Dan last kali adalah tambahan. Maksudnya yang kiri paling penting, ke kanan yang kurang penting. Macam itulah cara kita susun database kita. Dan apa yang kita nak dapatkan daripada kita punya record database ni adalah tujuan utama kita hasilkan record ni. Jadi kalau lepas ni, tuan-puan dah tahu dah. Tuan-puan dah tahu yang tuan-puan bukan sahaja kena ambil nama, nombor telefon, email. Tak boleh hanya ambil nama, nombor telefon dengan email. Tak boleh tuan-puan. Tak cukup. Tak cukup untuk mengenali. Tapi cukup bagus untuk kita engagement. Engagement ya. Tapi untuk kita kenal pelanggan kita tak. Jadi pengurusan database ni bukan sahaja untuk kita menguruskan database tu supaya kita boleh engage dengan orang tu, tapi kita nak kenal. Bukan setakat kenal orang tu. Kalau pelanggan, customer, maklumat pelanggan ni untuk kita kenal pelanggan kita lah, untuk kita tahu bisnes kita. Yang paling penting kita buat record kita ni adalah untuk kita kenal bisnes kita macam mana. Target market kita, jualan kita, produk apa yang bagus tu, produk apa yang tak bagus. So lepas ni dah habis kelas ni, tuan-puan boleh pula cuba untuk buat database sales. Menggunakan teknik yang sama. Menggunakan teknik yang sama. Tak ada beza pun, menggunakan teknik yang sama. Tuan-puan guna ABC, okay. So A apa nak buat? Saya nak buat yang jualan. So bahan yang macam mana? Maklumat apa yang saya perlukan untuk database jualan saya? Macam tadi ada apa, order ID. Okay, yang tu pun penting. Ada orang dia tak guna order ID, dia gunakan nombor invoice ataupun dia gunakan tarikh order, right? Oh, bilangan negeri boleh. Tak ada masalah. Dia punya function dia nama dia count if. Okay. Function dia adalah count if. So saya ada data kat sini. Saya buat dia ada border lah, nampak comel. Kalau tak comot. Buka kurungan, dia akan tanya range kriteria. Range tu maksudnya database dia tu kat mana yang saya nak kena kira tu. So dekat sini, bawah daripada header. Klik di bawah daripada header, saya select data tu. Sebabkan yang ni saya tak pakai table function. Excel dia ada table function. Sebab saya tak pakai table function, saya kena fixkan data dia supaya data dia tak lari bila turun ke bawah. Lepas tu saya pilihlah kriteria dia, Kuala Lumpur. Dan saya tutup kurungan, saya tekan enter. Lepas tu saya klik kat sini, bawa cursor tepi, double klik. Dah siap. So yang ni semua tuan-puan akan belajar lebih detail dekat dalam kelas yang saya bagi tahu tadilah. So kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh je dapatkan maklumat daripada pihak pengurusan. Okay? So saya boleh jumpa tuan-puan hari Sabtu. Hari bulan. Okey tuan-puan, kelas ni saya bagi tuan-puan, saya akan bukan saja tuan-puan dapat, saya akan bagi tuan-puan nota
nota maksudnya yang saya punya slide tadilah. Okey. Dan juga saya bagi tuan-puan contoh template template customer database dengan sales database yang tuan-puan boleh ubah mengikut bisnes masing-masing. Ingat bisnes tak semua sama dia punya header ni tak sama. Mengikut apa yang kita mahukan apa keperluan bisnes kita. Jadi dia akan jadi berbeza antara satu dengan yang lain lah. Tapi apa yang saya bagi tu tuan-puan boleh jadikan rujukan untuk tuan-puan gunakan dan improvekan modifykan mengikut bisnes masing-masing So saya nak bagi link. So tuan-puan kena isilah kena isi dekat maklumat dekat situ. Nanti lepas dah habis isi, tekan submit, dia akan bagi satu link dia akan bagi satu link, tuan-puan boleh terus download daripada situ. Okey, kejap saya bagikan link dekat tuan-puan. Sekejap tuan-puan. Formula tadi nak tanya boleh? Formula tadi equal, lepas tu counties, open bracket, lepas tu just highlight benda yang kita nak apa ni kan? Ya, betul. Lepas Database tu close bracket. Klik range, lepas tu klik kriteria. Kriteria tu apa yang kita nak cari itulah. Kejap Kejap tuan-puan, bagi saya copy ni kejap, link ni. So yang ni adalah maklum balas lah, tuan-puan bagi maklum balas untuk kelas ni dan nanti habis je submit, tuan-puan jangan refresh jangan refresh. Jangan refresh sebab kita ada link. Kita terus bagi link immediately. Okay. So sementara ada masa lagi ni. So tuan-puan boleh isi form ni dulu. Alright. So sementara isi form, saya akan tunjukkan balik count if tu. Sekejap Okay. So formula count if ni, kalau tuan-puan tengok, dalam belajar tentang function, formula, yang ni adalah function function. Okay, so dalam function, tak kira tuan-puan pakai Excel ke, Google Sheet ke, dia akan keluar macam ni. Dia akan bagi tahu range ni, lepas tu kriteria. So kita kena tahu function tu, range tu apa maksud dia. Kriteria tu apa maksud dia. So range ni adalah database mana yang kita nak kena kirakan tu, nak kena carilah kat mana. So yang inilah database dia. Yang ini yang saya nak carikan. Alright. Lepas tu saya klik koma. Lepas tu dia tanya, kriteria siapa yang kita nak cari? Yang tadi, kat mana kita nak cari? Ni, siapa kita nak cari? Okay, kita nak cari yang sebelah dia tu je. Kuala Lumpur. Tapi disebabkan saya tak pakai, saya tak pakai table function. Jadi kalau saya tarik ke bawah, katakan saya enter ni kan. Bila ni H4 dia mesti daripada H4. So kalau saya buat tarik ke bawah macam ni, dia akan lari, nampak tak? Jadi H5, lepas tu dia jadi H21, nampak tak dia punya ni dah lari. Dah lari. So sebab tu tadi saya fixkan. Fixkan tu maksud dia macam mana? Saya tekan F4. Yang ni kan saya highlightkan dulu. Lepas tu saya tekan F4 dekat keyboard tu, dekat bahagian atas tu ada F4. Dia bergantung kat keyboard tuan-puan, ada kalanya kena tekan Fn baru tekan F4. Okay. So kita letakkan $sign. $sign pada kolom, yang huruf ni adalah kolom dan juga pada row, permulaan dan hujung dia apa. Kriteria tu tak perlu pun. Kriteria tu tak perlu. So tekan enter. Okay tuan-puan. Right. Ada soalan yang lain? Ada macam-macam function tuan-puan boleh pakai. Ada macam-macam function. Tapi ni kelas basic. Bila kelas basic saya tunjuk sikit-sikit je dulu Takut nanti orang kurang faham. Sebab ada setengah orang saya tahu dah advance. Ada yang masih lagi baru. Okay. So apa pun tuan-puan jangan lupa jangan lupa keep in touch dengan saya dekat Telegram, right? Jangan lupa keep in touch dengan saya dekat Telegram. Okay. So dah isi ke? Dah isi ke borang tu?
Right, sudah ada beberapa orang yang dah isi. Ingat jangan bila tekan button submit, lepas tu akan keluar link tau. So bila keluar link tu, klik dekat link tu dia akan buka Google Drive. Klik dekat link tu dia akan buka Google Drive. Dia akan buka Google Drive, so tuan-puan boleh download dokumen dalam tu. Okay. Baru ada berapa orang, so jangan lupa dapatkan. Kalau tak dapatkan rugilah sebab tu memang saya kasih. Alright. Okay tuan-puan, so sebelum kita nak tutup, kita recap balik. Jangan lupa join saya dekat Telegram. Sebab kita ada 10 hari aktiviti. Hari ni adalah hari kedua. Semalam hari pertama. Hari ni adalah hari kedua. Kita ada 8 hari lagi. Dia sampai 30 hari bulan aktiviti kita. Sebab saya ada event yang paling besar pada 30 hari bulan tu. Right. Okay, so kita recap sikit. So tadi apa 3 kunci utama yang kita perlu tahu? Terima kasih tuan-puan. Yang mana yang dah done tu? Okey, dah boleh download Boleh download. Boleh download tak? Boleh ke download? Saya ada nampak. Saya ada nampak data tu dah masuk. Boleh, dah terima. Okey. Mungkin ada yang tak biasa. Tak biasa dengan saya punya cara tu. Takut terlepas link tu. So bila tak terlepas link tu yang nak kena bagi tahu. Saya dah terlepas lah Cik Zaidah. Boleh tak tolong hantarkan? Nanti saya akan emailkan lah kepada semua. Alright. Okay. So apa 3 kunci utama tadi? 3 kunci utama. Kita recap balik. Kita belajar tadi macam-macam kita belajar hari ini. Kita belajar apa tu database, kat mana database berada, apa tu pengurusan database, macam mana pengurusan database ni kan. So, apa 3 kunci utama? Boleh sharekan saya dekat ruangan chat. Apa 3 kunci utama yang tuan-puan perlu tahu, perlu fikirkan, perlu buat, perlu pastikan sebelum create record database. Terima kasih Tuan Arif. Right. Okay. So apa 3 kunci utama yang tuan-puan perlu buat sebelum tuan-puan record database? Apa 3 kunci tadi? Ada 3 tadi. Cuba share dekat ruangan chat. Ada 3 kunci penting. Objective, information dengan structure. Structure medium structure medium Structure tu yang cara susun, structure medium. Okay. Objektif, analisa dengan kasih-kasih. Lain lah. Objektif, information, structure. 3 benda ni. Structure medium tuan-puan, structure medium. Alright. Okay, terima kasih Puan Gina, Tuan Nazrin. Alright. So, kenapa penting? Kenapa penting untuk kita ada struktur correct database record? Record yang betul. Kenapa pentingnya, apa kepentingannya untuk bisnes kita, untuk kita ada record database yang betul. Sebab sebenarnya tuan-tuan bila saya jumpa usahawan-usahawan ni kan, dia mesti ada error dalam database dia. Kadang-kadang salah record, kadang-kadang terredundant. Tuan-tuan kena tahu ada beza customer database dengan database jualan. Database jualan tu, maklumat pelanggan kita berulang dalam tu. Walaupun kita dah ada database jualan, kita kena create satu template untuk database pelanggan kita. Supaya kita tahu berapa bilangan sebenar pelanggan kita. Sebab jualan tu adalah record jualan kita. Alright? Tujuan untuk analisa pelanggan. Okay? Boleh? Betul, penting. Okay? Lagi? Kenapa pentingnya ada record database yang betul? Yes? Okay, sebab kita nak perlu ada analisa. Tapi untuk apa sebenarnya? Apa yang paling penting sebenarnya? Kita kena ada record yang betul. Analisa tu betul lah. Tapi apa yang matlamat terakhir yang kita nak tahu? Itu yang paling penting tuan-puan. Yang terakhir. Apa yang kita nak dapatkan? Apa yang kita nak dapatkan? Objektif tu lah apa yang kita nak dapatkan.
Okey, sumber rujukan pelanggan. Okey, important kepentingan kenapa penting ni untuk ada record database yang betul ni, first adalah supaya dia boleh analisa. Okey, bila kita dah tahu dia boleh analisa, kita tahu data tu valid. Okay, kita tahu database kita tu valid untuk kita gunakan, untuk kita buat forecasting. Maksudnya kita targetkan ataupun kita buat andaian lah, kita kata forecasting tu kita tengok untuk tahun depan macam mana. Bila kita dah ada, contohnya kita dah buat record database jualan kita, bila kita dah ada record database jualan kita dah tahu dah trend pembelian, pembelian pelanggan terhadap produk kita. Itu sebenarnya apa yang kita nak dapatkan daripada kita punya record database. Okay? Apa yang kita nak dapatkan daripada record database kita. So saya harap selama yang sesi 1 jam ni dia dapat bantu tuan-puan buka lagi kita kata buka lagi idea minda ataupun nampakkan lagi tuan-puan kenapa tuan-puan kena ada record ni dengan betul, kenapa tuan-puan kena record benda ni, apa tujuan tuan-puan record macam ni, dan apa lagi yang tuan-puan boleh improvekan dalam record yang sedia ada. Okay? Semua tu bergantung kepada apa kemahuan kita untuk kita nampakkan dalam bisnes kita. Itu yang paling penting ya tuan-puan. Saya tak adalah nak kata saya ni perfect mana kan. Even saya pun masih lagi improve cara pengurusan saya, aturan saya supaya bisnes tu boleh berkembang. Boleh berkembang daripada seorang jadi 2 orang, jadi tim dan seterusnya lebih besar lagi. So even Kenapa ni terangkat? Sorry. Dah terangkat lah. Alright. Okay, terima kasih banyak tuan-puan yang bagi respon, yang bagi maklum balas. So dah ada beberapa orang kat sini yang bagi maklum balas. Dah ramai dah. Dah ramai dah. So saya boleh tengok berapa orang. 17 orang. So yang lain yang ada, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan nota dan juga template tuan-puan, nota dan juga template. So kalau terlepas ni susahlah nanti nak dapatkan. Tapi mungkin saya akan sharekan dekat dalam grup lah, dekat dalam grup juga supaya tuan-puan boleh je dapatkan, tak ada masalah pun untuk tuan-puan dapatkan nota hari ini. Alright, itu sahaja daripada saya tuan-puan. Bolehkah kita buka video yang boleh lah. Kita ambil gambar sama-sama. So ni kelas terakhir saya untuk tahun ni. Kelas terakhir untuk ABC pengurusan database untuk tahun ni. Okay, kita ada 2 skrin kita ada 2 skrin. Okay, jom sama-sama kita. Jomlah tuan-puan, mari kita bersama-sama. Kelas saya kali ni ramai lelaki ya. Alright, ready. Tak apa. Yang mana yang boleh je, Tak ada masalah tau tuan-puan. Yang mana yang boleh sahaja. Okay, ready Saya cakap 3 jangan gerak tau. Bila saya cakap 3 jangan gerak. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap tuan-puan, saya paste dulu gambar ni. Kan tak sempat nak paste kan. Right, saya paste dulu gambar. Okay, paste yang kedua pula. 1, 2, 3. Alright. Okey tuan-puan, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan bisnes tuan-puan berkembang dan lebih berjaya dan maju untuk tahun 2022. Saya jumpa tuan-puan dekat grup dekat Telegram saya. Kita keep in touch dekat sana. Okey tuan-puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.